Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Itu. jadi saya nak minta keizinan awak, boleh tak sekiranya sesi kita ni dirakam kerana penyelidik akademik saya ingin melihat cara saya membuat sesi atau dan sebagainya. Boleh ke? Okey. Boleh. Boleh, Tak ada okey. masalah. Terima kasih. Okey, jadi ini merupakan sesi kita yang kedua. Pada sesi yang pertama, kita tidak membawakan apa-apa isu. Kita hanya berkenalan dan kira macam memperkenalkan latar belakang. Kira macam kita, orang boleh cakap kita membina hubungan lah di situ. Jadinya, untuk sesi yang kedua ni, kita akan, macam awak cakap awak ada isu yang awak nak bawakan. Jadi kita akan buka isu itu pada hari ini. Jadinya first sekali, saya kenalkan diri saya baliklah. Saya Nurliana binti Abu Bakar, merupakan guru kaunselor pelatih di SMK Padang Serai. Jadinya saya praktikal dekat sana sekarang sudah masuk 3 bulan setengah macam tu lah. So saya nak awak kenalkan diri awak dulu sebelum saya cakap pasal lain. Macam tu. Okey. Nama saya Muhammad Hilmi. Boleh panggil saya Hilmi. Umur saya 17 tahun. Saya seorang pelajar sekolah menengah Padang Serai. Alright. Saya panggil awak Zul lah ya. Alright Zul. Kalau awak ingat pada sesi lepas kita ada, macam saya ada bincangkan pasal apa itu sesi kaunseling, apa yang kita perlu buat dalam sesi kaunseling dan apa syarat-syaratnya. Kira macam bukan syarat lah, kira orang bercakap. Saya nak tekankan balik, awak ingat tak pasal etika kerahsiaan yang saya cakap pada sesi lepas? Etika kerahsiaan? Awak ingat tak? Saya kurang ingat lah. Tak apa. Alright. Etika kerahsiaan ni di mana kita kena merahsiakan apa yang kita bincangkan dalam isu kali ini. Kira macam apa-apa isu yang kita bincangkan lah dalam sesi, kita tak boleh bagi tahu orang lain atau sebagainya. Tak kira lah sama ada orang tu rapat dengan kita ataupun tidak, macam tu. Jadinya tapi sekiranya macam isu yang awak bawakan dia macam mendatangkan kemudaraan, macam menyakitkan awak atau menyakitkan orang lain. Contohlah, saya bagi contoh macam awak nak bunuh diri ke sebagainya ke. Jadi saya terpaksalah bagi tahu pihak berwajib untuk tindakan mereka lah. Awak bersetuju dengan semua tu? Setuju. Alright. So jadi awak ada apa-apa soalan tak sebelum kita nak mulakan sesi? Maksudnya nak mulakan isu yang awak nak bawakan nanti. Persoalan tu tak jelas, cuma saya nak buatkanlah apa yang masalah yang saya ada dekat Cik Nurliana. Tapi sebelum tu nak tanya, dah makan ke belum ni? Sudah. Saya sudah makan. Alright. So jadinya awak boleh kongsilah isu apa yang awak nak bawakan pada kali ini. Boleh saya mula sekarang? Boleh, silakan. Isu yang saya nak beritahu lah, saya ketengahkan dekat Cik Nurliana ni pasal tentang parent saya lah. Dia ada berkait rapat dengan pembelajaran kat saya kat sekolah lah. Dia parent saya ni boleh kita susah jugalah, sebab dia pun kerja tak selalu juga kerja sebab dia pun tak sihat sekarang ni. Jadinya bagi kami ni agak macam terumbang ambing sikit lah, macam dari segi pendapatan keluarga. Macam pendapatan keluarga, kalau ayah saya tak sihat, so dia akan cuti tau.
kadang lama juga dalam 3 hari. So pendapatannya akan berkurangan untuk setiap bulan. Jadinya segala kos tanggungan keluarga saya tak dapatlah macam untuk tak dapat distabilkan lah kan, sebab gaji pun tak cukup nak bayar duit sewa kereta, nak bayar duit rumah, pelajaran adik-beradik lagi sebab adik-beradik saya pun ramai ke sekolah. Lagi kita orang punya perbelanjaan bulanan untuk makan dan minum. So jadinya bila keadaan sekarang ni yang yang memaksa saya macam saya rasa sedih lah kan, sebab ayah pun tak bekerja, pendapatan berkurang, jadi dia sedikit sebanyak mengganggu jugalah mental saya untuk belajar. Sebab sekarang ni pun saya kan tengah study kan dalam SPM kita lima. So bila saya dapat tawaran macam ni, membuatkan saya rasa tak senang duduk lah, memikirkan apa yang perlu saya buat untuk ahli keluarga saya, sebab saya pun anak sulung. So beban tu lebih kepada saya lah sebagai abang kan, gitu kan, untuk memikirkan adik-beradik lagi, family, abah saya, mak saya. Apa pun kata kalau kita sakit kuat, kami terpaksa bawa ke hospital. So kat situ kos tanggungan tu paksalah kami menggunakan duit gaji ayah, dan nanti untuk pembelian lain terpaksalah kita macam tangguhkan dulu, kadang tangguh. So situ buat saya berfikir macam mana saya nak buat kan, sebab apa pun dah hitam tu kan. Jadi banyak benda saya nak kena fikir. Saya kena fikir pasal family, pasal pembelajaran. So di situ buatkan saya sedikit rasa terbeban dan juga stres lah untuk apa yang perlu saya buat pada masa-masa akan datang ni lah untuk family saya sekarang ni. Sebenarnya saya rasa macam nak pergi sekolah sampai sekarang ni. Saya macam terlalu memikirkan lah. Saya macam tak boleh nak fikir pasal pembelajaran. Saya rasa macam solution saya macam nak berhenti sekolah, saya macam kerja cepat, saya nak waktu, saya macam saya nak fokus untuk dapatkan duit tu saja. Yang rasa family saya sekarang ni macam memerlukan duit yang sangat-sangat, sebab orang punya pendapatan pun dah berkurangan kan sebab sekarang. Okay, so boleh saya tahu umur mak ayah berapa? Maksudnya mak Okay, kalau umur ayah saya dah dekat 50 tahun lah. Mungkin 49 tahun. 49 tahun. Ibu saya pula 47 tahun. Suri rumah, tak bekerja lah maksudnya. Okay, alright. Adik-adik semua umur berapa? Okay, adik-adik saya yang kedua, saya ada 5 orang adik-beradik. Yang kedua ni berumur dalam 15 tahun. Nombor 3 14. Dan nombor 4 ni sekolah rendah, umur dia darjah 3. Okay, alright. Ada adik kecil ke? Yang last kali masih budak lah. Yang last kali dalam umur 2 tahun. Banyak nak pakai duit juga sebab dia pun pakai pampers, pakai minum susu. So jadinya dekat situ dah banyak lah masalah-masalah yang berlaku pada family saya ni sekarang. Dari segi pendapatan lah kan. Okay, alright. Okay, macam parents kerja apa?
saya ayah. ayah saya je. Ayah kerja apa? Ayah kerja apa? Menore pula. Apa ni? Cop kelapa sawit. Cop kelapa kerja kampung sawit. saja. Okey. Jadinya macam takkan macam kira macam pendapatan sebulan tu kira berapa lah, macam mana? Kalau anggaran saya lah, anggaran bersih yang saya dapat kalau sebulan tu lebih kurang 1,500 tu lah. Alright, tu belum kira tolak makan, bil semua kan? Kira semua ditanggung oleh parent, kira ayah awak lah kan? Ya. Okey. Jadinya awak kata awak ada adik berapa, yang bawah awak berapa tahun? Bawah saya tadi 16 tahun. Okey, macam awak dengan contoh macam awak kan nak SPM kan, jadi macam payah sikit lah kalau nak buat apa-apa. Tapi macam contoh macam adik awak ada buat kerja sampingan apa-apa ke? Maksud saya ayah saya ke saya? Bukan, adik 16 tahun tu. Macam adik. Adik lelaki ke perempuan yang 16 tahun tu? Adik lelaki ke perempuan yang 16 tahun tu? Adik-beradik saya semua lelaki kecuali seorang tu lah yang kecil. Yang kecil tu perempuan. Okey. Semua hero-hero lah ni. Ya. Okey. Kira macam adik awak tak ada macam 16 tahun kan? Kan waktu-waktu sekarang pun waktu-waktu jarang nak sekolah kan, pandemik macam ni. Jadinya kira macam dia tak ada. Yelah, kita boleh cakap 16 tahun tu merupakan usia yang kira boleh kata kira besar lah kan, kira boleh buat kerja lah. Maksudnya dia ada tak buat kerja part time macam apa-apa, kerja-kerja kampung kan kebanyakan macam ada orang yang nak sawit lah, kelapa, macam apa kopek kelapa lah, macam bapak awak macam cop kelapa sawit kan. Macam dia ada tak buat kerja-kerja macam tu sementara untuk tunggu awak habis SPM, tunggu awak kerja, ada tak ada buat apa-apa? Okey, kalau adik saya nombor 2 ada, dia pun ada buat juga. Sebab dia pun bahawa dengan saya. Yang saya pun, saya cakap dengan dia, kalau ada macam orang nak minta tolong tu, bolehlah tolong sikit kadang. Saya pun tolong juga dengan dia. So, antara kerja yang kita orang buat, kan sekarang kan COVID kan, tak dapat kerja. So, tak dapat kerja lah, tak dapat sekolah. Jadinya adik saya yang nombor 2 tu, dia pergi kadang, dia pergi ambil upah potong sawit, angkat. Kan yang batang tu kepanjang kan. So, batang sawit tu, dia pergi kemas-kemaskan, susun, kadang sawit tu dapat duit lebih kan. Dan duit lebih tu kita orang serahkan lah untuk mak ayah kita, untuk diorang simpan lah kan, untuk kalau ada apa-apa masalah ke bolehlah guna sedikit sebanyak untuk diorang tampung perbelanjaan harian lah. Okay. Kadang pun saya pun turut membantu jugalah kalau saya ada ke lapangan lah, kalau macam ada kerja yang cikgu berikan kat sekolah, and masa tu pula ada macam kerja sampingannya orang kampung minta tolong. So kat situ saya dengan adik saya tu buatlah kerja sampingan tu. So, kalau dia buat seorang, dia sikit lah dapat kan. Kalau saya tolong, lebih lah sikit duit yang kami dapat untuk bantu mak ayah tu. Okay, jadinya kira macam walaupun ni masih membantulah kan. Yelah, sebabkan awak masih tak ada adik-beradik yang masih boleh bekerja sebab masih bersekolah lagi, dengan keadaan ayah awak yang tak berapa, orang cakap tak berapa nak sihat lah, orang-orang tua sekarang kan, dengan zaman-zaman sekarang yang kita tak tahulah daripada mana kira macam kalau demam pun kita dah risau dah waktu-waktu sekarang ni. Kalau macam waktu-waktu biasa tu
demam normal lah kan. Ni kira macam apa-apa kita kena refer kepada hospital. Dan refer kepada hospital pun ialah biasalah bukannya murah. Kalau kita pergi tu mesti akan kena jugalah RM50 paling murah ataupun RM50 ke bawah, tapi still kena ada duit untuk disimpan pergi klinik lah kan. Jadinya kira macam mak awak ada buat apa-apa, maksudnya selain macam kan waktu-waktu zaman sekarang kan orang boleh cakap macam ada tak macam mak awak buat apa-apalah, maksudnya bukanlah kata nak berniaga online, sebabnya kita pun tahu kan orang-orang tua kadang-kadang dia tak berapa nak mahir lah dalam penggunaan telefon. Jadi macam apa-apa, macam jual kuih ke apa-apa ke, ada tak? Mak saya pun tak ada juga pun, cuma dia sekarang pun umur pun dah lanjut kan, so tak dapatlah buat macam selalu tu. Mak saya kadang ambil upah lah, kadang ambil upah menjahit jala. Menjahit jala? Kadang menjahit jala yang koyak. Banyak ada orang hantar ke? Yes, mula-mula diorang akan beritahu kalau macam ada jala yang rosak nak dibaiki kan. So, diorang akan beritahu lah dekat satu kampung tu, siapa yang nak menjahit jala boleh datang rumah ambil kan. So, kadang ibu saya bila ada kelapangan lah, sebab dia pun kadang bukanlah larat sangat pun nak menjala, sebab adik-beradik pun ramai kan, kena fokus nak kerja rumah semua. So kadang dalam 1 minggu tu adalah dia buat dalam 1 ke 2 hari tu ambil upah menjala jahit dalam 2-3 macam tu lah, 2-3 sehari itu boleh dah siapkan dalam 3 jala lah kan. So upahnya pun tak adalah banyak sangat je, tapi dapatlah juga orang kata tu nak sara ke, nak tolong, nak bantu abah lah kan. Nak bantu abah untuk ringankan beban je lah, untuk pembelajaran dia ke apa ni, duit tu boleh juga untuk simpan untuk kalau abah sakit. Jadinya kalau setiap minggu tu mak adalah juga buat macam tu lah, membuat jala. Kadang tu dia ada juga tolong adik saya, dan nombor dia tu ambil buah putih buah sawit. Kalau saya busy, kadang mak yang tolong sikit-sikit lah, tak banyak. Dia macam tolong ringankan beban adik je lah. So, dapat. Kalau berdua kan, bila berdua cepat sikit bekerja, dapat banyak sikit duit. Macam tu lah kalau mak pun kata apa ni, mak sekarang kan mak saya ni dah umur pun dah lanjut, kerja pun tak boleh buat berat-berat, sikit-sikit je lah maksudnya boleh buat sekarang untuk tampung family lah. So faham. Yelah, kadang kita pun tak sampai hati kan nak biarkan mak kita buat kerja kan. Tapi nya kalau biasanya ke, yelah kadang-kadang orang tua ni dia nak bantu walaupun hanya sikit-sikit saja. Okay, so kira macam adalah juga inisiatif yang kira macam beberapa perkara yang ahli keluarga awak bantu untuk kira macam bantu satu sama lain lah untuk memastikan perbelanjaan dalam keluarga kamu okey, berada dalam keadaan baik. Tapi yelah, orang cakap sikit-sikit tu boleh lah, orang cakap kan, tak adalah semua tak. And mestilah awak pun macam stres, tak boleh nak belajar, fikir benda-benda tu kan. Okay, so kira macam ada apa-apa bantuan tak yang, kan sekarang kan macam banyak bantuan yang kita boleh mohon. Bukan, kadang-kadang kita tak mohon pun, mungkin macam dalam apa, orang boleh cakap dalam kampung mestilah ada ketua kampung, orang cakap ketua kampung ada tak macam beri bantuan atau mohonkan bantuan macam tu. okay, kalau bantuan ni ada juga, kami ada mohon, dan ada dari orang kampung sendiri jugalah yang bagi kan. So
sekarang tu buat kerja lama-lama, buat kerja setiap hari, dia pun ada sakit. So kami sekeluarga pun adalah minta bantuan zakat untuk family lah kan. Sebab family pun tak kena macam dulu. Kalau dulu insyaAllah lah setiap bulan mencukupi lah, tak lebih tapi cuma mencukupi. Lepas sekarang dalam keadaan macam ni, COVID-19 pula tu, sebab tu ayah tak sihat, so pendapatan kami memang sangat-sangat kurang. Maksudnya kami pun mengambil keputusan lah memohon zakat, and sekarang ni masih dalam proses lah untuk tahu diluluskan ataupun tak bantuan tu kan. Okay. So untuk bantuan orang kampung pula ada, terutamanya dari ketua kampung juga. Adalah macam orang yang berduit sikit tu, kadang dia datang sendiri ke rumah, tengok kadang kita orang, kadang ada bagi bantuan tu adik persekolahan. Contoh pada awal tahun ni adalah seorang yang boleh katakan mempunyai kewangan yang kuat juga kat situ. Dia ada bagi bantuan macam beg, baju sekolah, kasut, alat tulis. Lepas tu sedikit lah duit untuk adik-beradik saya punya sekolah lah kan. Itu mungkin dari NGO dari kampung tu lah. Kadang setiap bulan tu orang akan macam ni, dia orang akan buat macam pergi rumah ke rumah, dia orang akan beri macam bantuan makanan asas lah kan, macam beras, minuman, susu semua tu lah untuk budak-budak semua, untuk barang dapur. Dan lagi musim COVID ni ramailah orang buat macam tu kan, buat bantuan makanan asas semua. And kalau yang macam orang susah tu, contohnya keluarga saya pernah dapat bantuan duit daripada NGO yang terlibat lah. Dia orang bagi macam duit bantuan lah, sumbangan RM2 kepada keluarga kami lah, untuk kami sekeluarga macam tu lah. Okay, kira Alhamdulillah lah dapat. Kira macam orang kampung awak pun friendly, suka membantu. Kira tak adalah orang kata dibiar je orang macam tu kan. So zaman-zaman sekarang ni kira macam kita sama-sama setengah struggle untuk hidup, struggle untuk cari kerja, struggle untuk dapatkan duit dan sebagainya. Dan yelah, mungkin kira macam orang cakap, kita macam kita boleh dikatakan macam kena bersyukur lah kan. Walaupun macam sikit, tapi tetap ada orang yang mengingati kita, orang cakap kan. Meskipun macam kita macam yelah, waktu sekarang ni boleh nak katakan macam orang senang pun, orang boleh kira macam orang yang banyak duit pun boleh jadi kurang duit sekarang ni. Yelah, sebab dengan tak ada punca pendapatan, dia kena tutup semua kedai, kena sebagainya. Sebab kan biasanya orang-orang yang berpendapatan tinggi ni dia berniaga kan. Jadinya kat situ pun kira Alhamdulillah lah, kira dapatlah juga sikit-sikit untuk kita tampung, untuk ringankan sikit bebanan kita kan. Okay, so macam awak sendiri kan, awak macam contoh macam kan awak cakap awak stres apa semua kan, macam contoh kan, ada tak dia terlalu mengganggu awak dalam peperiksaan, macam peperiksaan ke pembelajaran ke, kan sekarang kan belajar online apa semua. Jadi ada tak macam terlalu mengganggu sampai awak tak boleh nak belajar atau sebagainya, masalah ni? Okay, untuk pembelajaran ada juga terganggu lah, sebab yelah kita sebagai anak sulung ni kena buka pasal keluarga kita, adik-beradik kan. Sebab ni memang macam orang kata tanggungjawab lah kan, sebagai anak yang dah besar dan kuasa lagi anak sulung ni kan.
So kadang-kadang tu mental saya pun rasa terganggu jugalah dengan daripada Syam ni kan. Jadi yang tak sihat tu ayah sendiri. Kita macam bila study tu, bila buat kerja kita rasa down sedikit. Rasa macam sedikit down lah kan. Wow. Kita nak fikir pasal pelajaran, pasal mak ayah. Jadi kadang-kadang tu saya rasa macam bila buat kerja tu memang tak ada mood langsung kan. Kadang-kadang lah macam tu saya rasa terlalu memikirkan pasal family dan boleh menyebabkan pembelajaran saya seperti apa tu orang kata terlambai lah benda-benda macam ni kan. So kadang-kadang tu bila tengok kerja yang dibagi oleh cikgu pun kadang tak ada mood nak buat, tengok pun macam tak ada pun lah. Nampak kita memang mood tu memang tak sampai lah. Macam itu perkara-perkara yang saya terlalu memikirkan perkara-perkara macam ni sampai pembelajaran saya sedikit ramai kadang-kadang kerja tak siap macam tu lah. Okay, faham. Yelah macam kita, kalau mood kita tak okey, kita tak boleh nak buat kerja. Sebab yelah buat kerja tu bukannya sekadar orang kata buat je, kita kena fikir. Tapi macam mana kita nak fikir? Sebab dalam fikiran kita dah ada benda lain. Dah ada benda lain yang kita kena fikir. Maksudnya yelah macam awak pun macam tak boleh nak kerja. Maksudnya bukan tak boleh nak kerja lagi kan. Sebabnya waktu-waktu nak dekat SPM, kira macam tahun ni tahun SPM awak lah kan. Okay, so saya macam tu lah. Rasa tak tenang lah nak buat kerja. Tahun rasa mak ayah, family, beradik. Dia memang kerja tu memang susah lah nak buat di sekolah. Dia telah memikirkan untuk family. Okay, jadinya kita dah kira macam kita dah dengar lah cerita daripada awak kan pasal family awak, pasal adik-beradik awak. Macam adik awak yang 16 tahun tu buat apa untuk tolong family. Mak awak kira macam keadaan bapa awak yang tak sihat, memerlukan duit yang bukanlah kata banyak kan, tapi duit lah juga tu. Waktu-waktu sekarang ni duit tu macam orang cakap amount yang banyak pun kita macam takut nak guna sebab kita tak tahu sampai bila keadaan jadi macam ni kan. Okay, jadinya kita dah mak awak pun tolong sikit-sikit walaupun mak awak dah tua dan sebagainya. Jadinya apa pula, macam awak pun kan stres dengan benda ni kan. Jadi apa cadangan awak, kira macam apa yang awak nak buat untuk awak bantu keluarga awak di samping awak tak lupakan pembelajaran awak je lah. Macam parents awak mestilah macam tak bagi, takkanlah macam nak kerja kena berhenti belajar semua kan, macam tu. Jadinya apa plan tindakan awak? Kalau benda ni kan dah jadi kat kan, jadi saya pun cubalah juga fikir masalah macam ni, apa solution ni kan. So saya pun kadang-kadang malam-malam tu sebelum tidur saya fikir juga apa lah yang saya buat untuk family kan. Untuk apa yang Cik Nana cakap tadi, tanpa mengganggu pembelajaran kan. So saya pun fikirlah kan, saya punya pembelajaran dari pagi sampai petang. So malam tu saya cadanglah kan nak buat kerja part time lah untuk macam jual burger. So kat sini kan kampung saya ni, area kampung saya banyak orang jual burger. So saya pun fikirlah jual burger ni dia tak ganggu jalan. Masa yang diambil untuk bekerja pun tak lama lah, tak berbanding dengan kerja-kerja lain mungkin dalam 4 jam macam tu kan. Lagi-lagi banyak kerja pun siang, malam memang kurang lah. Lagi-lagi musim pandemik ni, jadinya kerja tu memang agak terhad lah untuk kita kan. Terutamanya macam saya lah, macam saya dekat sekolah nak
ni, pagi belajar, malam je kita free. Selanjutnya mungkin jual burger ni adalah salah satu penyelesaian lah untuk saya, bantu keluarga saya lah untuk tambah pendapatan, buat tabungan sikit. Mungkin ada duit lebih saya buat tabungan untuk family ke, untuk masa depan saya ke. Saya pun kena fikir juga masa depan saya kan, sebab nanti bila besar, kalau ada rezeki boleh sambung belajar. Mungkin dengan idea saya nak jual burger ni, sedikit sebanyak dapatlah membantu kan untuk family, untuk saya untuk belajar masa depan. So jual burger ni pun mungkin saya tak pandai sangat. Jadinya bila saya pun banyak kali lah tengok orang buat burger, masak burger semua kan. So jadinya adalah sikit macam pengalaman lah untuk kalau saya berbual kat burger pun tak adalah ikut kan. So mungkin burger ni macam penyelesaian yang mungkin boleh dikatakan jangka panjang ataupun jangka pendek lah. Pendek dapat bantu family lah untuk solution nak bayar nak menampung pembelanjaan bulanan keluarga lah. Ayah pun sakit, mak pun kerja pun tak boleh nak buat sangat, adik-beradik pun sekolah juga. Harapkan adik yang nombor 2 pun tak boleh juga sebab dia pun belajar juga. So jadinya saya punya istiharah nak buat burger, nak bekerja dengan orang juga, nak tampung pembelajaran pula, nak tampung pendapatan mak ayah, saya punya masa depan sikit. So jadinya buat burger ni tak adalah ganggu sangat saya punya waktu tidur, sebab buat burger pun dalam pukul 11-12 habis dah kan. So jadinya bila balik pukul 12 tu, saya balik bolehlah tidur macam biasa dalam pukul 12. Pagi boleh sambung belajar. Kalau musim cuti pula, kemungkinan lah saya boleh tolong adik saya, sebab saya tak nak bazirkan waktu. Kalau cuti ni, kalau ada kerja saya akan bekerja sekolah. Kalau tak ada kerja sekolah, saya akan tolong adik saya di sawit ke malam. Macam biasalah saya jual burger. Jadinya pendapatan keluarga tu tak adalah berkurangan macam tu lah kan. Jadinya adalah pendapatan untuk hari-hari tu. Kalau abah tak boleh kerja, lagi susah untuk family saya, sebab kat situ dah gaji harian ayah akan ditolak. So jika saya buat macam tu, bolehlah bagi peluang untuk saya dengan adik-beradik membantu family lah untuk pendapatan bulanan untuk sabar kalau tak sihat ke kan. Okey, betul lah tu. Kira macam tak apa kot kan. Macam kira macam awak rasa macam tindakan awak ni, awak rasa keluarga awak marah tak? Maksudnya mak bapak awak lah. Kalau kata tu ada berlaku, tapi adalah marah juga kan, sebab saya ni tak penting pandangan ke. Saya cakap macam ni lah, mak abang jangan risau, sebab ni Alung buat pun Alung takkan maksudnya takkan pernah mengabaikan pembelajaran lah, sebab tahu pelajaran pun penting untuk Alung kan. Itu dah saya dengan mak abang lah. Kalau orang tanya, kalau orang macam tak suka lah kalau saya kerja kan setiap hari, saya beritahu lah saya kerja pun sebab nak tolong family, tambah pendapatan keluarga, and pembelajaran saya janji saya takkan abaikan lah, sebab ini adalah masa depan saya. Sebab masa depan saya pun tak tahu kan, kalau saya belajar cukup dan dapat maintainkan masa kerja dengan masa saya belajar, insyaAllah lah pada masa akan datang saya dapat membantu keluarga saya dengan lebih lagi. Macam saya cakap betul lah dengan mak dengan abah saya. Kira dia orang pun faham lah selepas awak cakap macam tu.
Diorang pun kadang tu larang juga saya nak pergi, tapi saya beritahu lah ni, saya beritahu lah apa ni, InsyaAllah jangan risau, saya ni kerja, belajar pun belajar. Takkan pernah abaikan lah, walaupun saya pernah kerja, tapi saya kena tetap juga pentingkan pembelajaran saya. Tapi ini adalah rancangan awak je kan? Kira macam awak belum lagi nak pergi bekerja. Maksudnya ini adalah rancangan awak kan? Maksudnya yelah sebab awak kena tanya dengan tukang kedai tu dulu. Dia nak ambil awak semua kan? Okey, jadinya macam awak lepas, macam saya setuju, kira macam bagi saya disebabkan lagi awak seorang lelaki, kira macam untuk keluar malam tu kira tak menjadi satu masalah lah orang cakap kan. And harap awak boleh dapat lah kerja tu, harap awak boleh dapat kerja part time, kerja burger, kerja apa-apa je, asalkan benda tu tak mengganggu pembelajaran. Okey, jadinya saya harap awak dapatlah kerja tu. Jadinya kira macam bila awak nak tanya dengan orang kedai tu dan sebagainya, yelah barulah awak boleh buat perancangan untuk jadual harian awak kan. Katanya mungkin pada sehari dua ni saya akan buatlah pertanyakan dekat orang-orang yang jual kita tu, diorang nak pakai kerja ke tak, diorang kalau diorang bagi dari situ pun saya rasa saya boleh, saya tak kisah pun. Takkan setiap hari saya dapatlah duit sikit pun tak apa, asalkan setiap hari tu adalah pendapatan buat untuk saya simpan sikit. Nanti kalau bila diperlukan, kalau ada masalah ke apa, bolehlah orang kata apa yang saya simpan tu macam ni kan. If tak ada orang nak apa saya kerja apa ke, mungkin saya faham lah kalau dia tak mungkin sebabkan pandemik kan, mungkin orang tak nak punya kerja sangat. Jadinya mungkin lah saya juga ada cadang lah, kalau tak dapat buat part-time nak kerja kedai burger ke apa, kedai burger ke, saya nak buat macam bisnes online lah kan. Ramai orang kata buat bisnes online dalam pandemik ni boleh mendatangkan keuntungan lah. Okey lah kan, kalau andai kata bila saya buat macam saya carilah kedai-kedai burger sekitar Malaysia ni, kalau diorang tak nak ambil kerja tu tak apalah kan, sebab saya pun faham sekarang ni musim-musim COVID ni memang macam ni lah. Orang yang bekerja pun susah nak ambil pekerja baru. Diorang pun mungkin tak mampu lah, sebab lah pendapatan mungkin sikit, tak macam biasa, tak macam sebelum ni lah kan. Sebelum COVID ni mungkin diorang mampu lah untuk ambil pekerja. Kalau andai kata COVID ni kemungkinan memang sukar lah kan untuk nak dapatkan kerja tu, sebab orang pun bisnes kecil-kecil je, tak ada macam besar-besar. So andai kata tak dapat nak kerja dekat tempat orang yang buka, kemungkinan lah saya ada satu idea yang lain yang mana nak dapatkan income lah kan. Apa dia tu? Apa yang saya fikirkan, saya macam nak jual produk lah. Produk pun guna produk online. Saya pun banyak kali juga tengok-tengok macam produk-produk yang jual online, yang produk ni macam dia tak gunakan modal langsung. Sebab saya nak tengok testimoni diorang lah. Diorang pun kata berniaga tanpa modal. Ni produk ni pun saya tengok laku jugalah dengan para customer lah kan. Saya tengok diorang punya feedback, tu ramai lah orang yang beli. So jadinya saya pun merancang jugalah nak buat
produk dalam online ni sebab first dia tak guna modal, jadi saya tak perlu fikirlah pasal modal semua kan. Sebab saya pun sekarang pun modal pun tak ada lagi, jadinya saya kena fikirlah alternatif lain macam mana nak jual produk nak jual barang tanpa ada tanpa ada yuran pendaftaran ke ataupun tak ada pembelian produk sebelum nak jual kan. So bila saya tengok bisnes ni, saya rasa mungkin saya bolehlah untuk try nak yang ni. Tapi saya pun kena fikirkan jugalah, mungkin kena fikirkan banyak perkara lah, sebab nak jual produk ni bukan mudah sebab dia menggunakan online kan. So jadi sebelum saya nak memikirkan lah kalau nak jual produk ni, saya perlu ada ilmu bisnes, ada macam nak tarik perhatian customer nak beli barang. So semua tu saya kena fikirlah kan untuk saya jual produk ni, produk tanpa perlukan modal ni kan. So banyak benda saya perlu buat sebelum saya nak jual produk. So jadinya mungkin saya yakin dengan diri saya, kalau andai kata plan yang pertama untuk jual burger tak dapat, saya kena usahakan juga untuk plan yang kedua ni berjaya lah, sebab pun perlukan hasil usaha sendirilah untuk berjaya kan, untuk bantu apa yang patut untuk dapatkan keuntungan lah untuk bantu mak ayah. Okey. Kiranya macam awak cakap, awak nak macam ni plan lah orang kata kan. Dan saya pun bersetujulah apabila mendengar penjelasan daripada awak kan. Macam awak nak kerja burger dan benda tu macam tak mengganggu macam mana pembelajaran awak semua tu kan. So lepas tu awak cakap juga nak jual produk semua tu. Produk apa yang awak nak jual tu? Awak tadi macam tak ada kalau ni awak tak ada mention kan produk apa yang awak nak jual? Saya lupa pula mention. Produk yang saya tengoknya nak jual dia produk Shaklee, SP lah orang panggil SP, produk SP, produk macam kecantikan, vitamin, semua tu lah. Tu nama produk dia. Okey, jadinya awak nak jual produk Shaklee. Okey, awak ada ke kawan-kawan yang jual produk Shaklee okey ke semua? Kawan-kawan tu tak ramai lah jual ni, tapi adalah segelintir yang menjual ni. Dia kata dia pun baru permulaan, alhamdulillah tak adalah untung, cuma permulaan ni adalah juga hasil yang dia dapat lah kan, sebab dia pun baru mula. Dan dia cakap lah kalau mula ni banyak yang perlu tahu macam mana nak buka bisnes semua tu. Jadinya dia cakap kalau kau dah mahir dalam ilmu ni, insyaAllah lah dia cakap keuntungan tu ada, cuma lambat lah kan, sebab orang tak kenal lagi kita sebagai seller online kan. Kalau kita rajin buat macam update Instagram, adik kan jualnya online kan, dalam selalunya dia jual dalam Instagram. And kalau kita selalu update, selalu bagi tahu orang ramai apa produk yang kita jual, insyaAllah lah dia cakap dalam dia ambil masa mungkin dalam 2-3 bulan untuk orang tahu produk kita ni lah. And dia cakap mulalah dengan orang yang dekat, orang yang kita kenal, sebab melalui orang-orang ni lah dia orang akan macam sebarkan apa yang kita jual, and mungkin orang lain yang berminat boleh dia cakap orang yang berminat tu mungkin boleh jadi kita punya customer lah untuk beli tu. Macam tu lah dia kata. Okey, jadinya yelah macam kita pun dah awak nak jual produk Shaklee dan
awak pun ada bertanya tentang kawan-kawan awak mengenai benda tu, dan diorang kata okey untuk dijual. Jadinya kalau sekiranya lah kan, ini kan sekadar kita merancang. Sekiranya macam awak kira dapat apa, dapat bekerja, maksudnya dapat orang burger tu dapat macam mana orang cakap, dapat mengambil awak sebagai pekerja, dan awak pun menjumpai, maksudnya mula start berbisnes kan, orang cakap akan jadi sibuk, macam tu. So jadi apa rancangan awak, maksudnya perancangan awak lah untuk awak punya jadual harian. Yelah, awak kena bahagikan antara bisnes lah. Bisnes ni orang cakap tengah-tengah malam pun ada customer yang akan WhatsApp kita untuk bertanya. Yelah, biasanya untuk ni lagi-lagi produk kesihatan yang untuk orang ambil, orang mesti akan banyak tanya sebelum diorang membeli. Jadinya adakah awak dah ready untuk semua tu? Buat masa sekarang segala macam saya perlu merangkalah jadual macam mana saya nak uruskan bisnes, uruskan saya punya sekolah kan. Jadinya perancangan awal adalah saya kena buat jadual yang sistematik untuk saya, macam apa yang perlu saya buat untuk pembelajaran saya. Masa saya untuk pembelajaran saya bahagikan pagi tu memang dari pagi sampai tengah hari, memang tu adalah apa orang kata wajib lah untuk saya letakkan sebagai pembelajaran saya. Sebab Isnin sampai Jumaat pagi memang saya akan belajar dari pagi sampai lah petang. Untuk kerja sekolah yang ada untuk setiap hari, saya akan sediakan masa 2-3 jam lepas saya kelas, mungkin dalam 2 sampai 5 saya akan balancekan untuk buat pelajaran, saya punya assignment kalau ada kan. So untuk bisnes saya macam tak ada jadual yang tetap je. Kalau ada masa saya akan balas, and malam memang ada masa untuk. So bisnes dari lepas saya belajar sampailah ke malam, dia tak ada masa tetap, boleh kerja mana-mana asalkan saya kena siap pergi sekolah. Pagi tu dari pagi sampai petang memang saya katakan kacau lah masa tu, sebab tu pun waktu yang wajib lah untuk saya belajar kan. Jadi pukul 1 lepas kelas saya pergi sekolah semua. Jadinya bisnes ni saya akan start dari lepas kelas tu saya dah start untuk kalau ada customer yang nak membeli ke, nak bertanyakan pasal produk ke, jadinya saya akan layan lah kan. Saya akan campur juga dengan saya pergi sekolah. Kalau ada customer saya akan layan. So InsyaAllah lah saya dapat apa orang kata mengimbangi lah pembelajaran dan juga bisnes. Kalau ada rezeki yang bakal saya akan lakukan pada masa akan datang lah, kalau ada rezeki lah kan. Okey, baiklah. Okey, jadi ia macam awak pun dah ada perancangan awak yang tersendiri. Jadinya kita akan tengoklah semua tu adakah orang kata okey atau tak kan. Maksudnya macam kita pun kita pun tak tahu sejauh mana kita boleh maksudnya kita boleh dapat keputusan tu kan. Okey, jadinya awak try untuk tanya orang burger tu elok-elok, yakinkan dia yang awak boleh buat kerja. Sebab sekarang ni kebanyakannya orang susah untuk mencari orang budak sekolah, sebabnya risau tak datang lah sebagainya lah kan. Jadi awak kena yakinkan dia betul-betul supaya dia dapat terima awak bekerja. Pasal gaji tu InsyaAllah sikit-sikit boleh membantu kan. Asalkan awak ada niat yang baik, ada kira macam tindakan awak pun baik, niat awak pun untuk membantu keluarga, semoga dimudahkanlah semua. Dan untuk program produk Syakli tu, saya harap sebelum awak
macam mana sebelum awak berbisnes, awak cari tahu dulu pasal Syakir tu macam mana. Sebab orang cakap kalau kita dah start berniaga ni, pelanggan akan rasa kita tahu dari A sampai Z. Maksudnya macam kita yang buat produk tu. Jadinya untuk awak mengekalkan potensi awak, saya rasa macam awak patut cari tahu dengan lebih dalam lagi. Sebab macam-macam soalan. Kadang-kadang soalan yang kita terima tu, kita rasa macam wow, macam tu, macam orang kata benda yang kita nak pakai pun kita akan, macam baju, kasut pun kita akan ambil yang terbaik, betul tak? Ni lagi kan pula produk yang kita akan masuk dalam badan kita, mestilah orang yang nak terbaik lah. So jadi awak kena study dulu sekurang-kurangnya. Jangan mengharapkan, maksudnya orang kan macam awak ambil dekat ejen, contoh ejen, jangan mengharapkan ejen je yang membantu awak lah. Maksudnya awak kena bantu diri awak juga. Sebabnya yelah, kita nak berniaga ni bukan untuk sehari dua kan. Kalau boleh kita nak berniaga ni sampai kita boleh menjana pendapatan yang banyak, orang cakap. Jadinya lagi satu, saya cuma nak pesan lah sebagai seorang kaunselor kan. Maksudnya saya cuma nak pesan lah, maksudnya buat tu bersungguh-sungguh, jangan sehari dua saja. Dan untung yang contoh macam kalau kita first ni yang berniaga, kalau macam tak ada orang layan apa, tak ada orang nak beli, jangan putus asa. Sebab benda tu normal thing lah, maksudnya benda yang biasa kan, benda yang biasa terjadi, orang cakap. Jadi itu je lah, macam okey lah, kira macam awak ada plan tindakan awak yang tersendiri. Maksudnya saya hanya membantu ataupun hanya memastikan awak berada pada landasan yang betul je, bukan landasan yang betul. Maksud saya janganlah sampai awak berniaga, bekerja sampai awak melupakan perkara yang paling penting. Orang cakap macam tu. Okay. Lepas tu, okay, awak ada apa-apa nak tambah ke? Okey lah. Ni pasal apa, saya punya keluarga kan. So jadinya saya berharap apa yang saya nak buatkan ni, saya nak buat untuk keluarga ni dipermudahkan lah kan. So jadinya saya harap apa je usaha yang saya lakukan, walau orang panggil tak ada rezeki lagi, saya akan tetap berusaha dan tetap juga akan mencari jalan penyelesaian untuk saya menampunglah segala apa kekurangan yang ada dalam keluarga saya, pendapatan ke, masalah peribadi, masalah peribadi saya ke. Dan saya yakin dan saya berharap saya mampu untuk mengatasinya, dan walaupun lambat, saya akan tetap berusaha sedaya yang mungkin. Saya bantu keluarga saya tanpa saya meninggalkanlah pembelajaran saya, mengabaikan pembelajaran saya. Sebab ini pun benda yang penting untuk saya pada masa akan datang. Kalau pembelajaran saya merosot, agak sukarlah untuk saya membantu keluarga saya. Sebab apa yang saya fikirkan sekarang ni adalah untuk jangka masa pendek, untuk saya membantu oleh keluarga saya yang dalam usaha sekarang ni lah, sebagai bantu kesihatan ayah saya, bantu virus sekarang ni, COVID-19 melanda negara kita ni. So segala apa yang terjadi, saya berharap dia dapat buatkan lagi lah semangat saya macam membantu family saya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita orang hadapi sekarang ini. Dan saya harap dengan bila saya fokus untuk kedudukannya, saya harap pada masa akan datang saya dapat jika pelajaran saya sebelah, insyaAllah ni pekerjaan pun mungkin akan menjadi lebih cerah lah kan. Ataupun saya ni sama pelajaran ke, mungkin akan tambah lagi cerah.
So ini adalah langkah-langkah saya lah untuk membantu keluarga dan membantu diri saya untuk berjaya pada masa yang akan datang. Okey, jadinya orang kata awak pun dah okey, maksudnya dah lebih rasional lah, maksudnya dari awal-awal sesi lah awak stres kan, awak tak tahu nak buat apa. Mungkin sebenarnya awak tahu, Saya sangat stres. mungkin macam awak tahulah apa awak nak buat, cuma kadang-kadang kita ni kita tahu kita nak buat apa, cuma kita macam tak yakin. Tapi bila kita mendapat sokongan daripada orang, kita rasa macam okey, kita boleh lakukan benda tu kan. Okey, jadinya untuk sesi kali ini kita boleh cakap, okey, saya nak rumuskan secara ringkas lah. Orang cakap kita telah membincangkan isu kewangan, awak susah, awak pula masih merupakan anak sulung dan still lagi belajar. Awak stres lah, tak dapat nak bantu keluarga dan sebagainya. Awak rasa macam terbeban kan, ni lah. Orang cakap nak belajar lagi, nak fikir keluarga lagi. Tapi Alhamdulillah lah, orang kata kita sama-sama macam awak ada pelan tindakan awak macam tu. Maksudnya saya hanya menambah sedikit sebanyak sahaja kan, orang cakap. Okey, so dah kira macam pelan tindakan kita, perancangan kita. Awak akan kerja sampingan, awak akan berbisnes. Maksudnya kat situ kita tengok, maksudnya kita akan tengoklah adakah apa yang kita rancang atau apa yang kita bincangkan boleh dilaksanakan. Okey, kadang-kadang kita hanya merancang, orang cakap kan, sekalinya ditentukan oleh Yang Maha Esa. Jadinya untuk kali ni saya rasa macam okey, untuk kali ni saya rasa macam okey, itu sahaja, itu sahajalah yang kita bincangkan. Ke awak nak tambah apa-apa? Sebabnya memandangkan sesi kita pun tak berapa banyak lagi, maksudnya dah nak habis. Yang macam saya terangkanlah, sesi kita hanya 45 minit hingga ke 1 jam sahaja. Sekiranya macam awak rasa macam ada apa-apa isu, kita akan bincangkan balik. Dan untuk sesi yang akan datang pun kita akan bincangkan pasal apa keputusan yang awak perolehi, maksudnya apa yang maklum malas yang awak akan bawa kan. Okey, so untuk kali ni saya cuma nak cakap terima kasih sebab sudi hadir, dan minta maaf sebabnya terpaksa rekod semua macam ni. Awak jangan risau, semua ni hanya akan dipantau oleh penyelidik akademik saja. Benda ni tak akan tersebar dekat mana-mana, media sosial atau sebagainya. Saya ingatkan kembali pasal etika kerahsiaan, limitasi, di mana apa segala yang kita bincangkan adalah dekat sini sahaja. Okey, kita tak boleh nak kongsi dengan orang lain, kita tak boleh nak bagi tahu orang lain walaupun dia ahli keluarga kita. Okey, dan saya harap dan limitasi pula sekiranya isu yang kita bawakan lah, macam contoh macam awak stres, awak rasa macam tiba-tiba awak rasa macam nak bunuh diri semua kan, saya terpaksa bagi tahu. Tapi alhamdulillah awak seorang yang waras, boleh berfikiran okey. Walaupun ada mula-mula tadi awak nampak stres, tapi ni macam awak dah ada pelan tindakan yang awak nak buat. Orang kata buat satu-satu, orang kata slowly but surely. Jangan kita hanya ada masalah, kita tekan, tapi kita tak buat apa-apa untuk selesaikan benda tu. Okay, terima kasih juga kepada awak sebab percaya kat saya cerita semua ni. So harapkan kita sama-sama berpegang pada janji lah. Okay. Nanti kalau jumpa kat sekolah tegur-tegur macam tu. Yelah, saya pun nak habis praktikal dah kan, macam tu lah. Dengan waktu-waktu sekarang ni kita tak tahu sampai bila jadi macam ni. Teruskan kuat, teruskan belajar. Ingat apa yang penting dalam kita ingin membantu keluarga, kita kena fikir juga semua perkara. Kita kena fikir ke depan, negatif, side positif, side negatif dan sebagainya kalau kita ada nak buat apa-apa. Okay. So terima kasih banyak-banyak. So kita akan jumpa pada sesi akan datang pada tarikh yang akan saya bagi tahu nanti. Masa pun saya akan bagi tahu nanti.
cara sesi kita akan bincang nanti. Maksudnya untuk secara face to face ataupun melalui panggilan video lah yang biasa kita lakukan. Okay, so terima kasih banyak. Stay safe, pergi mana-mana, cuci tangan, pakai mask dan sebagainya. Terima kasih.